Assalamualaikum and a very good day to all of you. My name is Nur Amira. I'm going to present my answer for this assignment. I'm also akan cakap bahasa Melayu and English campur. So for this assignment, question 1, determine the maximum moment, shear force and deflection experienced by beam DE and design beam DE. Okay, so kita terus ke sini. So ni DE, kita nak dekat DE ni. So dekat DE ni, kita ada secondary beam. So kita kena, kalau dekat sini, okay tak ada masalah sebab kita boleh terus direct. Sebab dekat sini dia ada one slab only dekat sini sebab dia ada secondary beam. Kita kena tukar ni jadi point load. Okay, so solution, first of all, kita kena cari load distribution. Load distribution is Ly over Lx. Ly adalah yang paling besar. So Ly 5, 5 over 2, 5 over 2, 2.5, kalau 2.5 besar daripada 2, one way. Sama dengan yang bawah ni juga, Ly over Lx, 6 over 2, one way slab. Okay. Oh, okay. Yang ni adalah untuk slab 1 to 3. Sebab dia punya dimension sama. So, kita buat sekaligus ya. Lepas tu, analisis design load 1.35 GK, 1.5 QK. Lepas tu masukkan nilai permanen load dengan dead load. And then bila kita dah dapat one way slab, kita lukis balik. And then next, load for slab 1 to 3. Total design load W sama dengan N darab area 12.75. Yang tadi kita dapat ke atas ni 12.75 darab dengan area. Area dia 5 darab 1. Kenapa 5 darab 1? Sini 5. Sini kita dah bahagi jadi 1. Kita ambil 1 saja. Kita ambil 1 bahagian saja. Sebab itulah jadi 1. Okey. Lepas tu VED sama dengan W over 2. 63.75 bagi 2 sini. Lepas tu dapat 31.87. Okay. Next, kita kira VED untuk beam 1 dengan beam 2. So, sini 31.875 darab 2. Lepas tu, sebab apa darab 2? Sebab ni kita nak kira shear untuk secondary beam 1. Ni secondary beam 1, kita dapat 2. Satu dari sini, satu dari sini. Sebab itulah kita darab 2. Okay, so next. Okay, analysis beam for DE. Self weight, lepas tu kita kira self weight of brick wall. 3 darab tinggi of wall. 3 darab tinggi of wall. 3 tu self weight brick wall. Ni tinggi wall tu. Tinggi wall tu 4. Lepas tu factored load UDL 1.35 GK. 1.35 GK. GK kita 12 kilonewton. Okay. Lepas tu kita nak cari reaction RD dengan RE. Macam biasa, buat macam biasa kita kira. Okay. Dah dapat RE, dah dapat RD. Okay, next. Okay. So, kita nak cari SFD dengan BMD. SFD, shear force diagram. BMD,
bending moment diagram. Okay. So dekat sini kita dapat RD 150, kita naik 150. Lepas tu kita tolak dengan area sini. Sini saya dah buat pengiraan. Lepas tu kita tolak lagi dengan ni. Lepas tu tolak lagi dengan area. Tolak lagi dengan area. Tolak dengan area ni saja. Lepas tu turun dekat sini. Lepas tu tolak sini. Tolak sini. Lepas tu tolak lagi dengan area sini. Lepas tu naik. Okay. Lepas tu kita dapatlah kita punya VED maksimum kita 150. Lepas tu yang ni BMD. BMD adalah area untuk setiap satu ni. So kita kira area, kira semua tepi ni. And then kita plot. So kita dapat dekat sini MED paling maksimum adalah 257.78. Lepas tu, okay. Lepas tu kita start dengan soalan nombor 2 iaitu, soalan nombor 1 tapi design beam. Design beam. Okay, so the beam is fully restrained. Okay, grade S275, tri-section. Saya ambil section 406, darat 178, darat 67. Okay. Okay. Required WPL, guna formula ni. MED over FY. MED kita dah ada. FY. FY kita 275. Okay. And then dapat ni. Lepas tu, first step sekali adalah kita list downkan all the data. Data yang kita adalah 406 178 67. Betul lah. Kita list down semua. Lepas tu untuk bagi saya nak mudahkan calculation saya. So I make this siap-siap. Kalau yang dalam cm, I tukar siap-siap ke millimeter. So semua yang ada cm, semua I akan tukar ke millimeter. Okay, second step adalah kita design strength. Okay. Lepas tu design strength adalah ni. Tapi T ni macam ni kita nak tahu T ni. T ni adalah kita ambil TW or TF. TW or TF, nak tahu nak ambil yang mana, kita ambil thickness yang besar, yang tinggi lah. So TF yang tinggi. So kita bandingkan memang kecil pada 40. So FY kita 275, FU kita 430. Ni dekat table 3.1. Next, kita pergi dekat section classification. Table 5.2, muka surat 42. Lepas tu, ni formulanya. Tu dapat E tu. 235 over FY square root. Dapat 0.92. Lepas tu, pergi dekat table tu. Tengok bahagian web. CW over TW lebih kecil daripada 72. Kita akan try by class. Class 1, class 2, class 3, macam tu. Kalau tak lepas class 1, kita next. Okay. CW kita, CW TW 41. 72 darat 0.92 yang atas ni. Lepas tu, kita dapat class 1. Lepas tu, same goes to flange. Kita dapat class 1 juga. So, the whole section is class 1. Next, bending moment resistance. MED. Ini formula. MED over MCRD must lower and equal to 1.0. Okay, MED kita 257.78. MCRD ni dia sama dengan MPLRD. Lepas tu, so ni formula dia. WPL FY. Ni semua ambil yang dekat
dekat atas. Lepas tu yang ni je macam pelik sikit. Bukan pelik, maksudnya yang ni je yang kita tak tahu. Yang ni ada safety factor. Kalau M kosong, safety factor dia 1.0. Okay, lepas tu kita masukkan dalam formula, dapat jawapan. Lepas tu design check untuk bending moment resistance. Masukkan nilai MED, masukkan nilai MCRD. Lepas tu lebih kecil pada 1.0. Okay, design kita okay, tak ada masalah. Lepas tu next kita nak design, kita nak ke shear resistance of section. Ni formulanya mesti kecil dan sama dengan 1.0. Okey, VED kita dah dapat. Macam tadi VCRD sama dengan VPLRD. VPLRD ni adalah ni formula dia. So, dekat formula ni, ni kita dah ada, ni kita dah ada. Cuma kita tak tahu AV. So, for roll I and H section, load parallel to web, dia mesti tak lebih, not less than ni. Lepas tu AV ni ni formula dia. Ni formula untuk AV max. Bukan AV max, ni AV web. Nanti saya betulkan kat sini. Sini web. Okey, AV sama dengan A tolak 2BTF tambah TW tambah 2R TF. Lepas tu kita masukkan lah dalam ni. Kita dapat AV kita. Lepas tu kita kena cari AV web. Lepas tu ni masukkan HW macam ni pengiraannya. Lepas tu dapatlah jawapan. Lepas tu kita bandingkan antara AV dengan AV web. Yang mana lagi tinggi? Yang mana lagi tinggi tu kita ambil yang tu. So lagi tinggi yang AV biasa tu. So kita ambil yang tu. Okay. Lepas tu masukkan AV ni dalam formula. AV ni dalam formula ni masukkan. Okay. Lepas tu dapatlah jawapan ni. Ni design check 150.6. VED 612 ni dapat jawapan 0.25, lebih kecil dan sama dengan 1. Section ni okey, tak ada masalah. And then kita go to shear buckling. Shear buckling ni formulanya. HW, TW dah ada. Kebesaran sama 72, 0.92, 1.0. Oh, dekat sini apa yang saya faham lah. Tapi saya pun agak kurang pastilah. Okey, kan sepatutnya besar daripada sini, sebelah kiri sepatutnya besar daripada sebelah kanan ni. Tapi kita dapat kecil. Kalau kecil, kita tak payah sediakan, no need to provide stiffener. Kalau sini kiri lagi besar daripada kanan, kita kena provide stiffener. Okay. So next adalah combined bending and shear resistance. VED lebih kecil dan sama 0.5 PLT/RD. Yang ni 150.6 kN bahagi dengan 612 dapat 0.25, lebih kecil pada 0.5. Shear does not affect the moment resistance MCRD. Okay. Ni ada serviceability limit check. Yang ni saya akan laju sikit. Okay. Ni untuk kita nak check limit lah. Ni mesti max lebih kecil dan sama dengan allow. So, yang UDL ni kita dapat 1.323. Yang ni kita dapat 5.622. Bukan kita lah, saya dapat. Lepas tu yang ni total dapat tu. Lepas tu last kali boleh design saya ni boleh digunakan.
Okay, next. Okay, LTB ni adalah unrestrained lah. Unrestrained soalan nombor 2 tadi. Okay. Lepas tu, lateral torsional buckling LTB. So, first step adalah MED. MED kita dah ada moment buckling resistant. Okay. Moment buckling resistant. Ni formulanya. Ni kita nak cari sebab tak ada. Dia sebenarnya benda ni dia rungkai satu-satu. Okay, contoh tengok Okay, saya start pada bawah. Sekejap. Okay, MED kan, XLT. Lepas tu kita rungkai ke XLT. Lepas tu kita rungkai ke sini. Sebab yang ni dia rungkai ke situ. Lepas tu dalam ni ada ni. So dia memang kena start daripada kita rungkai dari bawah lah macam tu. Lepas tu okay. So kita start lah. Saya explain lah. Okay. Lepas first of all kita akan cari C. C ni equal to 1.88 tolak 1.40 ni tambah 0.52. So kita nak cari ni, kita buat M smaller over M larger. M tu moment smaller. Ni. Nak panas salah. So dapatlah 0.944. So kita darabkan dengan 0.944. Dapatlah 1.80. So C1 maximum yang dah maksimum yang kita tak boleh lebih ada 2.70. Tapi kita dapat 1.80. So kita pakai 1.80. And then kita nak kira MCR. MCR ni formula dia. Lepas tu dalam formula ni semua ni boleh dapat dalam yang kita list down tadi, yang dalam jadual tu. So after that kita dah kira-kira tu, kita dapat ni. Saya dapat ni jawapan MCR. Lepas tu kita proceed to slenderness. Ni formula WY FY MCR punca kuasa. So dapat ni jawapannya. Ni semua dapat daripada ambil daripada nilai atas. Okay. So next saya determine the buckling parameter. Yang ni dekat table 6.4. H over B. H atas, B pun dekat atas ada dah. Lepas tu 2.29. Dia sebab dia besar daripada 2, kita ambil curve B. Okay. Lepas tu dekat curve B tu, curve B, sebabkan kita curve B ni dekat table ni, so kita akan dapat ni dekat table 3. Okay. Lepas tu macam biasa yang ni pun masuk formula. Ni pun masuk dalam formula. Semua ni. Lepas tu reduction factor for LTB. Lepas tu ni masukkan formula. And then maximum buckling. Dekat sini mostly masukkan dalam formula saja. Just ikut aturan and then masukkan dalam formula. Lepas tu MBRD, XLT, WY, FY, gamma M1. So masukkan dalam formula. And then last but not least, ni jawapan akhir. MED sama dengan apa? Kena kecil daripada MBRD. So kita punya ni kecil. So section is satisfactory. Last but not least, if the office is designed not based on simple construction. Okay, kalau simple, kita akan guna yang ni kan. Kita akan guna yang ni, simple construction. So, LCR akan jadi 1.0 from LT, length ni. But, if
kita tukar, kalau kita dah tukar, so we will try to adjust lah. Untuk kalau design tu diberi dalam rigid, kita akan guna this one. Kalau design tu diberi dalam semi rigid, kita akan guna this one. Itu saja. Jalan kira sama, cuma dekat bahagian LCR ni akan berbeza. Okay, itu sahaja from me. Thank you. Thank you for listening. Bye.